Hello. Assalamualaikum. Hari ini kita akan meluangkan masa lebih kurang 1 jam untuk melihat tempat-tempat bersejarah di Bukit Besi, Bukit Besi Terengganu. Okey, untuk makluman, bila anda sampai saja ke Bukit Besi Terengganu, ni boleh kata dia punya pintu masuk kepada bandar Bukit Besi. Bila anda sampai di bandar Bukit Besi Terengganu, anda akan jumpa dua ikon bersejarah. Okay, satu di bahagian lembah, dalam lembah ni, okay, dan satu di atas bukit sana. Okay, dua tempat ni. Mari kita pergi tengok dengan lebih dekat di atas bukit sana, macam mana keadaan di atas bukit sana. Okey. Okey, ni ada tangga boleh naik kan. Okay, insyaAllah kita akan tour lebih kurang 1 jam 1 jam untuk melihat keindahan ataupun tapak-tapak bersejarah yang ada di Bukit Besi Terengganu. Bukit Besi Terengganu ni satu masa dahulu terkenal dengan dia punya sejarah perlombongan bijih besi. Okey, ni dia punya cerobong. Ini kira cerobong asap. Sebab apa? Dalam proses nak menghasilkan bijih besi tu kan, akan ada proses untuk, saya tak pastilah, untuk memasak biji itulah. Jadi asap tu akan dilepaskan melalui cerobong ni lah. Okay, cerobong ni ada dua. Satu di atas bukit, di Bukit Besi ni, boleh kata di pintu masuk lah, atas bukit di pintu masuk di bandar Bukit Besi ni. Dan satu di bawah bukit sana. Jadi kalau anda sampai di Bukit Besi ni, inilah mercu tanda yang pertama anda boleh lihat. Okey, di bawah sana tu, itu pintu masuk ke bandar Bukit Besi. Selamat datang. Okey, itu cerobong kedua. Cerobong kedua tu berada sebelah kanan bandar Bukit Besi. Situ pun cerobong kedua, tempat keluar asap masa proses nak memasak bijih besi tu lah. Okey, ni cerobong pertama atas bukit. Dan di bawah tu cerobong kedua bawah bukit. Okey, cerobong kedua tu kita tak dapat lah nak masuk kat cerobong kedua tu kan, sebab dekat dalam lembah kan. Jadi dalam lembah tu kita tak masuk lah. Kita tengok gitu sajalah ya. Okey, tapi kalau cerobong pertama atas bukit ni, kita boleh, kita boleh pergilah. Kita boleh pergi dan bergambar dekat. Untuk cerobong pertama tu kita tak dapat bergambar dekat lah. Bergambar jauh-jauh. Cerobong kedua dekat bawah bukit ni, sekadar bergambar jauh-jauh daripada pondok ni boleh lah kan. Nak bergambar dekat-dekat tu tak dapat lah kot. Sebab kawasan ni pun boleh kata berpagar. Berpagar. Lepas tu dia di dalam lembah sana tu. Jadi agak susah lah untuk kita pergi kan ke situ kan. Boleh lah kalau anda berani kan turun
ke dalam lembah ni kan, pergilah. Dan kalau anda lihat tu cerobong bawah tu, dekat sana macam ada satu masuk asap tu akan terus pergi naik ke atas bukit sana. Okey. Okey. Habis untuk habis di sini. Mari kita pergi tengok tapak bersejarah yang lain pula. Tapak bersejarah yang lain. Kita akan tour, InsyaAllah 1 jam selesai tour. Kan, 1 jam selesai dengan tidak berjalan rata lah kan. Kan contohnya kita tour dalam kereta kan. Contoh lah kan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam Bandar Bukit Besi ni. Ni dia masuk. Ni dia. Selamat datang. Tu tadi tu, cerobong tadi di bawah sana. Okey. Okey, anda boleh lihat lah pemandangan seolah-olah anda sedang memandu kenderaan lah kan. Bagaimana pemandangan anda seorang pemandu, macam mana saya seorang pemandu, begitulah anda akan nampak juga. Okey, tadi tapak pertama dan tapak kedua. Sekarang kita akan pergi ke tapak bersejarah ketiga pula Tapak bersejarah ketiga kita perlu ambil kanan Ambil kanan di sini. Ni gerai nasi ayam famous dekat sini, dekat Bukit Besi ni. Gerai nasi ayam yang famous lah. Okey, tu sekolah. Okey. Tadi kita telah pergi 2 tapak bersejarah yang ada di Bukit Besi ni, yang dikenali sebagai cerobong asap ataupun dalam bahasa Inggerisnya chimney. Chimney, okey. Okey, dekat depan ni anda boleh jumpa Museum Bukit Besi. Museum ni saya dipahamkan baru lagi siap dan tak pasti dah buka ke belum. Saya rasa macam tak buka-buka lagi lah museum ni. Ni dia Museum Bukit Besi. Jadi apa nama tu, untuk pergi ke tapak bersejarah seterusnya kita kena lalu di depan museum ni dan ambil kanan. Kita akan pergi ke Stesen Opal. Stesen Opal ni dia. Stesen Opal ni nak pergi daripada museum tadi. Kita akan lalu jalan yang apa nama tu, jalan tak tar separuh tapi dia simen lah kan. Okay. Nampak dekat kawasan ni memang agak terpencil lah, agak terpencil sikit. Untuk pergi ke Stesen Opal ni memang terpencil sikit lah tambah-tambah lagi tapak bersejarah ni bukanlah salah satu tarikan sangatlah untuk orang melancong ataupun melawat kan. Kan selalu orang suka pergi melancong, berkemah tempat ada air ke apa kan. Jadi tempat sejarah ni tak berapa orang nak pergi kan. Jadi itulah ini tapak bersejarah ketiga, iaitu Stesen Opal. Stesen Opal lah, itulah dia Stesen Opal lah. Tapi itulah tapak bersejarah ni sekarang ni dia tutup lah, tidak dibuka kepada pengunjung lah. Jadi buat masa ini saya tak tahu sampai bila. Buat masa ini kita hanya setakat boleh melawat di bahagian luar sajalah, begini saja. Dan kalau anda nak bergambar pun setakat boleh bergambar di luar begini sajalah Okey, jadi inilah dia.
Okay, disebabkan kita tak dapat nak masuk, buat masa sekarang pun memang tak boleh nak masuk. Jadi kita hanya melancong begini saja. Okay, itu saja tapak bersejarah ketiga, iaitu Stesen Opal. Stesen Opal. Okay, mari kita pergi ke tapak bersejarah seterusnya. Okay, tapak bersejarah seterusnya adalah di dalam kawasan muzium Bukit Besi tadi. Apa nama itu? Rumah nombor 1. Rumah nombor 1. Rumah nombor 1 tu saya dipahamkan satu masa dahulu ia merupakan rumah untuk manager ataupun pengurus kilang biji besi itulah. Rumah mereka kan, untuk mereka duduk kan, rumah manager kilang besi tu, kilang biji besi tu. Jadi rumah mereka juga menjadi bahan sejarah lah. Bahan sejarah tu tu muzium tadi, di belakang muzium tu, dalam kawasan muzium, di belakang muzium tu. Tapi sebab itulah, disebabkan muzium ini tutup kan, muzium Bukit Besi ni tutup, jadi kita pun tak dapat jugalah nak masuk ke dalam kawasan, apa nama tu, kawasan bersejarah keempat tadi tu iaitu rumah nombor 1 tadi tu kan. Ni antara tarikan muzium Bukit Besi. Mereka letak kereta kebal sebiji kat sini. Mereka letak kereta kebal. Okay. Tu atas sana tu ada rumah nombor 1 tu. Tapi itulah kan, disebabkan kita tak boleh nak masuk dalam muzium tu kan, jadi kita tak dapat nak pergi ke rumah nombor 1 tu. Jadi kita tengok daripada, hanya boleh tengok daripada jauh sajalah. Apa kita cuba kan, kita tunjuk daripada luar saja. Luar saja kita pergi tengok rumah nombor 1. Rumah nombor 1 ni dia terletak di belakang muzium, antara muzium dan pejabat ke tengah. Okay, ini untuk makluman, kita sedang berada dalam kawasan pejabat ke tengah. Ke tengah. Okay, itu dia rumah nombor 1 di sana. Jadi kita memang tak dapat nak tengok lah, hanya tengok daripada jauh saja rumah nombor 1 tersebut. Okay, itulah dia rumah nombor 1, berada di ni pejabat ke tengah. Itu dia rumah nombor 1 tadi. Kita hanya boleh tengok daripada jauh begini je lah. Dia berada di antara muzium dan pejabat ke tengah. Kita hanya boleh tengok begini je lah kan. Sebab kita tak dapat nak masuk ke dalam kawasan rumah nombor 1. Tak berkunci. Tak berkunci. Tapi tak apalah, takut juga kan, kalau orang kata kita pecah masuk pula kan. Jadi itulah saya pun tak nak masuk lah kan, orang kata saya pecah masuk kan. Jadi kita hanya boleh tengok begini je lah. Okay, ini dia rumah nombor 1. Rumah nombor 1, tapak bersejarah nombor 4. Okey, jadi anda bolehlah bergambar dekat sini kalau anda sampai ke Bukit Besi ni. Okey, seterusnya kita akan pergi ke tapak bersejarah nombor 5. Okey, tapak bersejarah nombor 5. Apa nama tu? Kolam renang. Tu kolam renang kan, dekat bawah sana tu lah. Tu dia, sebelah sana tu kolam renang kepada apa nama tu, pegawai ataupun manager
Manager kilang tu lah ya. Okey. Okey. Mari kita pergi ke tapak bersejarah nombor 5. Okey, untuk makluman tapak bersejarah nombor 1 dan 2 adalah cerobong asap ataupun chimney. Tapak bersejarah nombor 3 adalah stesen opal. Tapak bersejarah nombor 4 adalah rumah nombor 1. Rumah nombor 1. Dan tapak bersejarah nombor 5. Nombor 5 iaitu ni dia. Kolam. Kan? Kolam renang. Kolam renang. Kalau ikutkan kita tak dapat lah nak masuk ke kolam renang ya. Okey. Ada dia kolam renang dekat dalam sana tu. Pasal ni bertutup lah. Di sana tu kolam renang. Di satu masa dahulu mungkin apa nama tu, manager yang duduk dekat rumah nombor 1 tadi tu kan, dia penat kan. Jadi mereka perlukan riadah untuk mandi-manda. Jadi mereka akan datang di sini untuk bermandi-manda di kolam renang tu. Bermandi-manda. Okey, kalau ikutkan kita cubalah try, boleh tak masuk dalam kawasan. Tu dia lah. Kita hanya tengok macam ni sajalah ya. Tu dia. Okey, tu dia kolam renang. Kolam renang. Okey, itulah kolam renang dia. Nampak kan? Kolam renang dia. Okey kita hanya tengok macam ni sajalah ya daripada dalam kereta. Dia terletak dalam kawasan Klinik Kesihatan Bukit Besi. Ni Klinik Kesihatan Bukit Besi ya. Klinik ni orang kata boleh kata agak sunyi lah ya, maklumlah. Klinik untuk penduduk Bukit Besi yang tak berapa ramai kan. Jadi memang sunyi lah. Okey dia. Tempat bersejarah ke nombor 5. Pertama, kedua cerobong. Ketiga stesen opal. Keempat rumah nombor 1. Kelima kolam renang. Dan seterusnya kita akan pergi ke tapak bersejarah nombor 6. Tapak bersejarah nombor 6. Apa namanya? Ia merupakan tempat menyimpan bahan letupan. Tapi bahan letupan tu dah tak ada lah kot tempat menyimpan. Kita ambil kanan. Sebab apa? Untuk mendapatkan bijih besi tu. Bijih besi tu kan dalam tanah kan. Jadi satu masa dahulu mereka menggunakan bahan letupan lah untuk meletupkan tanah-tanah ataupun lubang yang ada lah kan. Untuk mendapatkan bijih tu. Okey, tu dia. Okey, ni dia. Tempat menyimpan bahan letupan. Tempat menyimpan bahan letupan. Stesen bahan letupan nama dia. Okey seperti stesen opal tadi. Tempat bersejarah yang ke-6 ni untuk menyimpan bahan letupan lah. Kan mungkin 4 bilik tersebut lah. 1, 2, 3, 4 bilik tersebut. Yang ini apalah, bangunan baru dibina lah, pusat informasinya. Tapi bahan bersejarah ni lah yang 4 tu
store ataupun tempat menyimpan bahan letupan tadi ya. Okey, nampak kan? Okey, ni pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey. Tempat menyimpan bahan letupan. Tempat bersejarah ke berapa tadi? Ke-6 kan? Selepas ke-5, apa nama tu? Kolam. Kolam mandi. Okey, mari seterusnya kita pergi ke tapak bersejarah terakhir. Tapak bersejarah terakhir yang merupakan tapak kilang Bijih Timah itu sendiri pada satu masa dahulu. Itu dia, Station Crushing Plant. Kilang utamanya berada di situ. Kan? Okay. Jadi dia agak jauh sikit lah dan kena masuk ke kawasan perumahan sikit lah kawasan perumahan sikit . Okey, inilah dia Station Crushing Plant . Tempat bersejarah beberapa tadi? Saya pun tak ingat . Pertama, kedua, chimney. Ketiga, Opal, Station Opal. Keempat, House number 1. Kelima, fifth, apa nama tu, pool, kolam renang. Keenam, apa nama tu, explosion, plant, explosion store, tempat menyimpan bahan letupan. Ni adalah ketujuh, Station Crushing Plant yang terakhir . Okay, sama juga seperti yang lain-lain. Ketika ini Station Crushing Plant ini ditutup lah untuk apa nama tu, untuk lawatan . Okay, di sinilah dia. Bukan setakat satu masa dahulu, malah sekarang pun saya difahamkan kan, kalau kita boleh lihat di atas sana kan, masih lagi ada apa nama tu, perlombongan. Itulah dia tapak Station Crushing Plant tu ya. Itu je lah yang tinggal. Okay, ini ada satu dan itu pecah-pecah sikit atas tu . Inilah dia kawasan Crushing Plant . Kan, kat atas sana mungkin masih lagi ada proses perlombongan, masih berlaku . Okey, itu saja untuk jelajah apa nama tu, kawasan bersejarah. Jelajah kawasan bersejarah di Bukit Besi . 7 kawasan bersejarah . Okey. Di samping tu kita akan bagi bonus. Bonus iaitu apa nama tu, bonus kawasan untuk anda melancong ataupun kawasan yang boleh anda lawati di Bukit Besi . Apakah dia? Di situ terdapatnya sebuah tasik, dan di tasik tersebut terdapat
satu air terjun dan anak sungai yang boleh anda mandi-manda. Dan dipahamkan air terjunnya antara air terjun yang pemandangannya tercantik lah. Tercantik kerana airnya yang agak dalam dan bersih jernih berwarna hijau. Bersih jernih berwarna hijau lah. Okey. Okay, mari kita pergi ke tempat terakhir bonus. Bonus pada hari ini Bonus pada hari ini. Bonus. Sebab kita dah selesai dah 7 tempat bersejarah di Bukit Besi ini. Jadi bonus ni adalah Tasik Bukit Besi itu sendiri. Tasik Bukit Besi yang dikenali sebagai Tasik Puteri Bukit Besi. Okey, mari kita pergi ke Tasik Puteri Bukit Besi kan, ada beberapa jalan lah untuk pergi ke Tasik Puteri Bukit Besi tersebut kan. Jika anda pilih untuk ikut jalan besar, anda kena keluar balik lah daripada Bandar Bukit Besi ni kan. Kawasan Bandar Bukit Besi ni ikut jalan besar kan. Tapi macam hari ni saya tak tunjukkan untuk ikut jalan besar. Saya akan tunjukkan ikut jalan dalam. Jalan dalam daripada Bandar Bukit Besi ni kita akan ikut jalan dalam. Jalan dalam kira anda akan lalu lah dalam kawasan kampung ataupun perumahan di Bukit Besi ni. Kerana Tasik tu sebenarnya bersebelahan je kan. Bersebelahan saja di Bukit Besi ni, berdekatan saja. Cuma anda boleh pilih lah nak ikut jalan dalam ataupun jalan luar kan. Bagi mereka yang tak berapa mahir, bolehlah ikut jalan luar kan. Tak perlulah ikut jalan dalam. Kan sesat pula kan. Yang dah mahir tak ada masalah, boleh teruskan mengikut jalan dalam. Ni Masjid Bukit Besi Okey, ni Masjid Bukit Besi. Saya sendiri pun personally pun tak berapa mahir jugalah kan jalan dalam ni. Tapi saya cubalah ikut jalan yang saya ketahui kan. Saya tak nak lah main trial and error hari ni. Sekali sesat, malu saya. Dah lah buat rakaman kan. Buat rakaman untuk apa nama tu, untuk okay, ni Balai Polis Bukit Besi. Balai Polis Bukit Besi. Okay, ambil jalan, ambil sebelah kanan sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni, masuk ke dalam kanan ni untuk pergi ke Tasik Puteri tersebut kan. Bila ambil jalan ni straight saja, straight saja untuk pergi ke Tasik Puteri Bukit Besi ya. Untuk makluman di Bukit Besi ini juga kita ada padang golf. Padang golf. Jadi kepada mereka yang berminat ataupun mahir bermain golf kan, jangan risau. Bila anda dah sampai ke Bukit Besi ni, ada padang golf untuk anda bermain golf. Jadi walaupun anda dah sampai ke dalam kawasan kampung, kawasan hutan ni, anda masih lagi berpeluang untuk main golf ataupun mempraktikkan skill kegolfan anda kan. Kan, jangan ingat dalam kampung ni
lautan ni tak ada padang golf kan. Jangan ingat nak main golf kena turun ke Dungun pula kan. Nak main golf tak perlu Sebab apa? Dalam Bukit Bersih ni sendiri ada padang golf. Ada padang golf. Dalam Bukit Bersih ni sendiri ada padang golf. Straight saja. Straight saja. Straight saja sebelum sampai ke apa nama itu, ke Tasik Puteri, anda akan jumpa padang golf dulu nanti. Padang golf dikenali sebagai KGBB, Kelab Golf Bukit Bersih. Tu tempat anak muda main main street soccer. Okey, tu dia pintu masuk KGBB ni. Ni dia sebelah kanan kita. Tu dia pintu masuk Kelab Golf Bukit Bersih. Tu dia papan tanda dia. Ni dia Kelab Golf Bukit Bersih, selamat datang Kelab Golf Bukit Bersih. Okey, sebelah saja Kelab Golf ni. Okey, inilah dia. Anda telah masuk ke kawasan Tasik Puteri Bukit Bersih. Nampak airnya hijau. Airnya hijau. Saya tak pastilah Tasik Bukit Bersih ni Tasik buatan ke ataupun Tasik semula jadi. Tapi yang pastinya Tasik Puteri ni disebabkan mungkin airnya sedikit berkimia. Tak pastilah kimia alkali ke kimia asid ke. Jadi sedikit berkimia dan agak dalam. Jadi apa nama tu, tak ada ikan di Tasik ni. Ikan tak ada. Jadi dekat Tasik Puteri ni tak adalah aktiviti memancing. Jadi agak kecewa lah kepada kaki pancing. Kerana jika anda datang ke Bukit Bersih ni, di Tasik Puteri ni, anda tak boleh nak mancing. Yalah, kalau anda campak juga pancing tu boleh lah. Tapi penat je lah kan. Penat je lah. Sebab apa? Apa nama tu, ikan tak ada. Ikan tak hidup kat Tasik ni. Tasik ni agak besar kan. Di tepi-tepi Tasik ni, kat sini kita ada apa nama tu, tempat-tempat mainan. Okay, mari saya tunjuk sikit. Saya tunjuk sikit. Okay, antara tempat menarik yang ada di Bukit Bersih ni. Okay, ni dia. Pulau sikit. Pulau sikit. Siap ada jambatan boleh pergi ke pulau tu kan. Kan tu pulau. Ada wakaf tepi Tasik. Wakaf yang tinggi tergantung sikit. Okey, nampak tu di sana tu Kelab Golf tadi, KGBB tadi. Kan nampak tu hijau air dia. Kan di sana tu nampak tu ada kafe. Cafeteria. Kat depan sana pun ada cafeteria juga. Okey, mari saya tunjukkan tempat terakhir yang saya masukkan tadi. Apa nama tu? Air terjun. Air terjun Tasik Puteri Bukit Bersih. Tarikan utama di Tasik Puteri, iaitu air terjun tadi. Tarikan utama iaitu air terjun. Okey.
Okey, boleh kata hampir 50 minit sesi tour kita. Okey, ni dia kawasan dia. Dekat air terjun ni kita ada kedai makan, tapi hari ni mungkin tak buka. Ada 2-3 lot kedai makan tu. Di tepi tu ada surau dan tandas lah. Surau dan tandas. Untuk anda apa nama tu, untuk anda untuk anda apa nama tu dia. Di sana tu. Tu. Itulah dia. Apa nama tu? Anak sungai tu. Dekat sana air terjun. Alamak. Kejap tutup enjin dulu. Tak tutup enjin kereta dulu. Itu dia. Nampak tu air terjun dan ada ramai juga lah orang-orang yang sedang mandi-manda. Okey. Dan ni kawasan rehat. Sama tu air terjunnya. Nampak tak air terjun? Tak berapa nampak. Tak berapa nampak lah. Mungkin kalau pergi sebelah sana boleh nampak. Kat sini tak berapa nampak lah. Itulah dia air terjunnya. Terselindung di balik pokok sana. Kan nampak tu? Dalam. Agak dalam. Cantik. Hijau jernih. Tapi itulah sedikit bahaya. Tambah lagi kalau anda tak pandai. Okay. Nampaknya sampai di sini sajalah kita punya apa nama tu, sesi tour kita berakhir sampai di sini. Jangan lupa jika anda apa nama tu, mana tahu kan tiba-tiba tersampai ke Terengganu ataupun tiba-tiba tersampai ke lebih tepat lagi ke Bukit Besi, anda bolehlah melawat tempat-tempat menarik dan mandi-manda ini. Okey. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kalau bermanfaat, like, share. Lepas tu kalau ada apa-apa perkara baik untuk diperkatakan, boleh komen. Apa namanya, kecaman tidak dialukan. Kepada yang dah subscribe channel YouTube Jejaka Damai Melaya, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Jejaka Damai Melaya tau. Okey. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.